Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Cikgu Dan, Cikgu Zulhairi dalam Santai Sains. Okey, hari ini kita nak belajar apa? Mari kita tengok belajar apa hari ini. Okey, Sains tahun 5 di bawah standard kandungan 5.2 liter bersiri dan liter selari. Standard pembelajaran 5.2.1 mengenal pasti susunan mentol secara bersiri dan selari dalam liter elektrik lengkap. Yang kedua 5.2.2 melakar rajah liter bersiri dan liter selari menggunakan simbol. Jadi dua perkara ini kamu boleh selesaikan selepas sahaja menonton video cikgu. Okey. Okey, kita mulakan dengan liter bersiri dan liter selari. Ada dua liter dekat sini. Okey, tahun 4 kamu belajar liter lengkap. Okey, liter elektrik lengkap. Jadi tahun 5 kita belajar liter bersiri dan liter selari. Okey, ini dia liter bersiri. Bersiri, manakala yang ini ialah liter selari. Okey, kita ada mentol. Ini yang garis lurusnya adalah wire. Yang ini adalah Swiss. Ada dua biji mentol yang disusun. Nampak? Cara susunan ni lah yang membezakan dia liter bersiri dan liter selari. Yang ini disusun terus, wire disambung terus. Manakala yang ini disusun secara selari. Ini satu bahagian, yang ini satu bahagian. Okey, kita terus kepada liter bersiri. Okey. Okey, liter bersiri. Dalam liter bersiri kita ada mentol. Kita ada mentol disusun dalam bentuk satu rantaian. Okey. Liter disusun dalam bentuk satu rantaian. Dalam bentuk satu rantaian. Macam mana ya? Mari kita tengok. Okey. Ni yang dikatakan dalam satu rantaian. Okey. Satu rantaian. Okey. Dia susun. Nampak? Ada sel kering. Masuk ke Swiss. Swiss ni. Kemudian kedua mentol disusun dalam satu rantaian. Okey. Ni liter bersiri mempunyai satu laluan arus elektrik. Ini ambil perhatian satu laluan arus elektrik. Ini penting ni. Bila satu laluan arus elektrik berlaku apa-apa pada mentol, maka dua-dua tidak akan menyala. Kita tengok di sini ini dia. Arus elektrik mengalir. Ini nama dia arus elektrik ni. Dia ikut ni garisan ni. Masuk arus daripada bateri tu, tenaga dikeluarkan. Terus lalu kepada mentol. Lalu mentol lagi satu. Lepas tu dia patah balik. Dia masuk semula. Okey. Ni dinamakan laluan arus elektrik. Okey. Kalau anda kata apa-apa berlaku, wire putus ke, switch terbuka ke, atau mentol ni putus, mentol ni tidak menyala ke, terbakar dan sebagainya, maka dua-dua mentol tak menyala, walaupun mentol yang satu lagi tidak ada masalah. Okey. Okey, kita terus. Ni kita tengok pula liter selari. Dalam liter selari, mentol disusun dalam bentuk cabang selari. Ingat cabang selari. Apa maksud cabang selari? Mari kita tengok. Ni yang dikatakan cabang selari. Nampak? Okey, ni cabang elektrik yang pertama. Maknanya ada kat sini cabang elektrik pertama. Okey, sini. Okey, seterusnya yang ini cabang elektrik yang kedua yang diletakkan secara selari. Satu dalam satu selari ni. Okey, selari. Ini cabang yang kedua. Okey, okey, seterusnya. Liter selari mempunyai lebih daripada satu laluan arus elektrik.
Dia lebih daripada satu. Okey. Kita tengok apa yang dia katakan lebih ni. Ya, kat sini ni laluan arus elektrik yang pertama. Okey, arus ini akan lalu kat sini. Masuk sini, masuk kat switch dah tertutup, lampu ni menyala. Dia patah balik. Ini kira satu laluan arus elektrik yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok pula yang ini, laluan arus elektrik yang kedua. Bermula juga daripada sumber tenaga bateri, tapi dia terus ke terus kedua, lalu dekat switch, lalu dekat mentol, patah balik, masuk balik dekat arah ke bateri. Ini dinamakan laluan arus elektrik yang kedua. Jadi macam mana kita nak mudah ingat antara selari dengan bersiri? Okey, kalau tanya cikgu mudah nak ingat selari. Okey, apa selari ni kita kaitkan dengan lumba lari. Okey, kita kaitkan dengan lumba lari. Okey, maksud dia kat sini ialah bila lintas selari, maka lumba lari di lorong masing-masing. Okey, macam kita lumba lari lah 100 meter masuk pertandingan kat sekolah kan. Kita lari 100 meter, dia akan masuk ikut lorong masing-masing. Lorong 1, lorong 2, lorong 3. Jadi bila masuk lorong masing-masing, jadi kalau andai kata apa-apa berlaku pada lorong sebelah, ataupun ni orang yang sebelah ni tergolek ke dan sebagainya, lorong yang satu lagi ni akan lari tak ada masalah. Dia akan berada, bolehlah lumba dia lari tanpa halangan. Tetapi kalau dia bersiri, dia macam lumba lari juga, tapi lumba lari 4 kali 100. Apa maksud 4 kali 100? Orang tu ada 4 orang, dia akan lari berkumpulan, bergele-gele. Jadi kalau seorang ni cedera atau jatuh, menyebabkan yang lain ni tak boleh nak lari. Jadi maksud tu juga dengan mentol. Jadi bila lorong lain-lain, bila satu mentol terbakar, contohnya yang ini terbakar, tak menyala. Dah tak menyala, dia terputus wire dekat sini, maka yang mentol yang ini masih boleh menyala. Boleh faham? Tapi kalau bersiri tadi, dia tak boleh menyala. Sebab dia di lorong yang sama. Jadi bila lorong yang sama, bila satu mentol terbakar, terbakarlah dulu. Yang itu kita akan belajar lebih dalam nanti di masa yang akan datang. Hari ni kita nak mengenal saja dulu ya. Okey, seterusnya. Lakaran menggunakan simbol. Kita dah masuk 5.2.2, yang mana kita nak kenal pasti simbol. Okey, simbol elektrik digunakan untuk mewakili komponen pada litar elektrik. Kita tengok apa lagi. Kenapa? Kenapa? Misalnya ada orang tanya kan, kenapa nak pakai simbol? Kenapa tak pakai lukiskan gambar yang sebenar? Tujuan utama dia ialah bila kita guna simbol, dia ringkas. Bila ringkas, mudah untuk difahami dan gambaran tu lebih jelas. Kalau kita tengok kan, wire kalau kadang berselirat, berpintal-pintal. Tapi kalau dalam simbol, kita akan buat garis lurus. Okey, macam mana? Kejap lagi kita berkenalan dulu dengan komponen dan simbolnya. Okey, ni adalah sel kering. Okey, sel kering, simbol dia berbentuk satu garis panjang. Okey, satu garis panjang, satu garis pendek. Ini maknanya ada satu sel kering. Yang ini ada 2 sel kering. Panjang, pendek, panjang, pendek. Kalau 3 macam mana? Cikgu tunjuk sini kalau 3, panjang, pendek, panjang, dari pendek, panjang, pendek. Okey, lepas tu kita pandang okey. Cikgu pakai mouse ni lagi-lagi dia. Maknanya ada 3 kat sini, maknanya dia ada 3 sel kering. Okey, seterusnya kita tengok pula switch.
Swiss ada dua. Kamu hati-hati ya. Swiss ni ada dua. Satu terbuka, satu tertutup. Okey. Terbuka maknanya ni terbuka. Jadi laluan arus elektrik tak mengalir. Sebab dia terbuka. Bila tertutup, besi ni bertemu dengan besi ni, maka baru dia dikatakan sebagai apa? Baru dikatakan tertutup, arus elektrik boleh mengalir. Tengok simbol dia macam mana? Simbol dia mudah aja. Dua titik, kita titik besarkan sikit kat sini Okey, kita titik besarkan dia kat sini. Okey, kalau terbuka dia akan terangkat ke atas, manakala kalau tertutup atas garisan tu letak titik je dua. Maka dia dinamakan sebagai Swiss. Okey, seterusnya kita tengok mentol. Mentol pula macam mana? Tengok simbol dia mudah aja. Bulat, kemudian ada pangkah di tengah-tengahnya. Okey, kalau ada satu mentol macam ni lah. Kalau dua, maknanya adalah sebelah dia lagi satu. Okey, selesai kita tengok. Kita tengok dalam lakaran seterusnya. Lakaran menggunakan simbol. Mari kita tengok. Lakaran menggunakan simbol. Kita nak lakar. Ini lita yang dah lengkap ni. Ada sel kering kat sini. Sel kering kat sini. Okey, dua mentol. Kemudian ada Swiss. Mari kita tengok macam mana kita nak lakar. Okey. Lakarkan simbol sel kering. Yang pertama, lakarkan simbol sel kering. Tengok. Ni sel kering. Senang ni kan? Okey. Seterusnya, kita lakarkan simbol mentol. Kita lakarkan mentol. Okey. Seterusnya, lakarkan sambungan sambungan sel kering dengan mentol secara garis lurus. Macam mana ya? Kita tengok. Sambung macam tu je. Ya betul macam ni lah. Kita sambung. Ini dah dinamakan. Dan akhir sekali, letakkan simbol Swiss. Kita letak dua titik sahaja. Sudah jadi apa yang kita nak buat. Yang ini tadi kan. Kita nak buat yang ini. Yang ini telah kita terjemahkan dalam simbol dalam bentuk yang ini. Okey, jelas ya? Mari kita tengok satu lagi. Ini nak tanya, lita selari ke lita bersiri? Cepat jawab. Betul. Lita bersiri sebab dia duduk dalam satu rantaian. Di dalam satu rantaian. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita tengok lakaran menggunakan simbol untuk yang tadi kalau dah lintas bersiri, yang ini lintas selari dah pula kan. Okey, kita tengok ada kita sini ada sel kering, kita ada Swiss kat sini, ada mentol, sekali lagi Swiss dan kita ada mentol. Jadi langkah yang pertama kita buat apa? Lakarkan cabang litar elektrik yang pertama. Kita terus pakai cabang litar elektrik macam kita dah belajar tadi lah. Mesti kita buat bersiri tadi kan. Kita buat dulu sel kering. Kita masukkan mentol. Lepas tu kita buat dia punya garisan untuk wayar. Kemudian baru last kali kita letak Swiss. Yang ini baru apa ni tadi? Okey, ni cabang yang pertama. Okey, padam dulu. Nanti keliru. Okey, mari kita tengok seterusnya. Yang kedua, lakarkan cabang litar elektrik kedua secara selari. Secara selari, letak aja macam ni. Nampak? Okey, mudah kan? Cuma kamu pastikan jangan lupa simbol. Okey, simbol sel kering. Cikgu ulang ni simbol sel kering, ni simbol mentol, yang ini simbol Swiss. Kalau tangan terbalik pula nanti letak mentol dekat sel kering dekat mentol, tak jadi dia. Okey. Dah selesai pembelajaran kita hari ini. Sebagai tugasan, tugasan untuk kamu menambahkan pengetahuan atau mengimbas kembali apa yang kita dah belajar tadi, kamu faham dengan lebih jelas, maka tugasan dia ialah
Anda dikehendaki membuat nota ringkas yang terdiri daripada yang pertama lukisan litar bersiri. Yang ini ke ataupun yang ini. Okey, lukisan simbol litar bersiri. Yang ini ke atau yang ini. Okey, dan yang ketiga lukisan litar selari. Yang ini ke atau yang ini. Dan yang terakhir lukisan simbol litar selari. Yang ini ke atau yang ini. Itu saja daripada cikgu. Sekiranya bermanfaat pada anda dan juga anda berminat untuk mengikuti pembelajaran seterusnya, anda boleh jangan lupa subscribe, like and share dengan kawan-kawan. Sekian dulu daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.